Okey, nanti apa tugas tuan-tuan? Ini tuan-tuan dah tahu dia ni kedudukan dia apa? Dia mesti jadi ni isim. Dia mesti jadi isim inna. Tuan-tuan tak akan faham melainkan jumpa dia punya khabar inna. Bagi apa? Depan. Ni depan tuan-tuan lagi ni. Ya. Innahu alimun. Innallaha alimun. Ya, nanti kena cari sampai jumpa. Kalau tak jumpa tak boleh nak faham. Dengan ni kita dapat menyimpulkan kita punya formula tentang dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Okey? Ada 3 formula dhamir muttasil dengan isim. Dia akan jadi apa? Mudhafun ilaih. Pernah belajar kan? Nasib baik pernah. Macam melopong ya. Jangan melopong. Nanti masuk lalat. Kedua, dhamir muttasil dengan apa? Fi'il. Mesti jadi apa? Maf'ulun bih. Kalau dia muttasil melekat dengan fi'il, mesti dia punya kena. Okey, ketiga, dhamir muttasil dengan apa? Inna. Ini dipanggil DM dinna. DM dinna mesti jadi isim inna. Mana-mana dhamir yang muttasil atau melekat dengan inna, dia mesti jadi isim inna. Ini dhamir muttasil dengan anna, mesti jadi isim inna. Okey. Ada 3 formula daripada dhamir muttasil yang tuan-tuan kalau pegang ini selamat seluruh Al-Quran. Sama. Inna berada di pangkal perkataan, anna di tengah-tengah. Di tengah-tengah ayat. Itu je beza dia, makna dia dan peranan dia sama. Boleh? Okey. Walau annahum, lepas tu perkataan apa? Amanu. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi ni sifir berapa ni? Kalau sifir 1, 3 huruf, dia akan jadi amina. Kalau kita tengok dalam kamus lah, itu makna aman. Kalau sifir 2, apa penambahan? Cuba tengok sifir. Kalau fi'il madhi sifir 2, apa yang bertambah? Alif. Dia akan jadi apa? Af'ala. Kalau di sini akan jadi amana. Dia akan jadi amana. Inilah dia. Kalau amina, dia telah berasa aman. Kalau amana, dia telah beriman. Beza jauh tak? Jauh lah. Okey, cuba jalankan fi'il madhi sifir 2 ni. Fi'il madhi. Terbalikkan sifir madhi. Okey, wa amana. Dia telah beriman. Huma apa makna aman? Mereka telah beriman. Ya, itu dia. Bila kita jumpa ni, kita kena kenal pasti dulu fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fi'il madhi ni pattern dia sifir berapa? Sifir 2, sebab dah bertambah 1 alif. Daripada amina telah menjadi amana. Makna pun dah berubah. Bila jumpa fi'il madhi, kena cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa ni? Ni. Hum ni siapa? Orang Yahudi. Al-Yahud. Ya. Orang Yahudi. Al-Yahud. Ya.
Jadi maknanya itu fi'il madhi. Kalau kita nak kata dia pattern dia adalah sifir 2, sebab itu bukan 3 huruf dah, tetapi telah bertambah 1 huruf. Daripada amina makna dia telah aman. Amana telah menjadi dia telah beriman. Nanti kalau kita tambah pula sifir 3, saya kata sifir 3 macam mana? Apa yang berlaku penambahan sifir 3? Fa'ala. Apa yang bertambah? Tasydid. Fa'ala. Dia jadi apa? Ammana. Apa makna ammana? Mengamankan, menjaminkan keamanan. Dia akan berubah lah. Tapi janganlah risau, sebab makna ni akan dibagi oleh kamus. Cuma kita nak mengenal dia punya pattern dan penambahan-penambahan yang berlaku pada huruf tersebut. Saya padam nak buat macam mana dah terpadam. Ni pun saya padam. Boleh? Dia punya ni okey. Walau annahum amanu. Cuba terjemah sekali. Walau kalau annahum, mereka tu ya Yahudi, amanu, beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam cerita ni beriman dengan apa? Beriman dengan Allah dan beriman dengan dalam cerita ni, wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Kita apa? Iaitu syaitan yang mengajarkan sihir. Tetapi sihir itu asalnya dibawa oleh 2 orang malaikat. Kalau dia beriman dengan malaikat ni, malaikat bila mengajarkan sihir menyatakan ini sihir, jangan kamu kufur. Makna dengan kamu mengamalkan sihir itu, kamu akan kufur. Kalau mereka beriman dengan apa yang malaikat nyatakan kepada mereka. Sebab ini ujian daripada Allah. Innama nahnu fitnatun fala takfur, kata malaikat kan. Kami ni datang sebagai ujian. La takfur, jangan kamu kufur. Apa perkataan selepas dia? Wah, lepas tu apa? Sebut satu-satu. Sebutan dia ialah ittaqa. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Kalau dhamir dia huwa, macam mana? Huwa. Cuba. Huwa tu memang betul lah. Dia akan jadi ittaqa. Fi'il madhi kan? Kalau tuan-tuan nak tengok, pattern dia adalah pattern sifir 7. Macam mana sifir 7 berbunyi? Ifta'ala. Sama tak baris dia? Sama ke tak? Kalau tak nampak sama, buat macam ni. Pertama, if jadi it, ta, fa, ya. Ifta'ala, ittaqaya. Dia sama baris dia. Tetapi yang ada tak boleh dibariskan, dan ta dua ini telah ditasydidkan. Ittaqa. Jadi kita akan menghadapi sedikit masalah, sedikit je masalah, tetapi telah pun diselesaikan dalam buku kita. Ini sifir berapa?
Sifir 7. Kalau tuan-tuan menghadapi masalah sifir 7 untuk menjalankan yang ni ada ya di hujung dia, tuan-tuan buka lah macam mana menjalankan sifir 7. Muka surat 287 ya. Surat 287 akan dia memberikan kita bagaimana memecahkan perkataan ya. Dah jumpa perkataan dia sebiji kan? Ittaqa. Apa makna ittaqa? Dia adalah bertakwa. Itu kalau huwa ittaqa ya. Cuba jalankan. Kalau tak ada buku lagi ambil dia nanti bayar pinjam buku. Sebab kita akan guna buku sebab kalau huruf yang apa ni ada illah di sini, tuan-tuan tak dapat nak guna diagram warna kuning sebab tak nampak apa yang akan dibuang ya. Jadi maknanya di sini kita ajar bagaimana menjalankan fi'il yang hujung dia ada harf illah Cuba jalankan. Huwa ittaqa. Huma hum. Dia bukan ittaqu, dia jadi ittaqau. Apa makna ittaqau? Mereka telah bertakwa ni. Mereka telah bertakwa. Okey, jalankan. Hiya ittaqat. Huma hunna anta. Dah dapat ittaqaita sampai ke bawah tu sama je Okey, berbanding dengan kalau tuan-tuan biasa berjumpa dengan perkataan ittaqullah, bila jumpa tu ya, khutbah Jumaat. Jadi maknanya dia sebenarnya berpuja. Cuba tengok fi'il amar. Fi'il amar macam mana bunyinya? Anta ittaqi. Ada ya tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab kita nak matikan fi'il amar. Dah mati, macam mana nak matikan? Buang. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Anta ittaqi. Antuma ittaqiya. Antum ittaqu. Apa makna ittaqu? Bertakwalah oleh kamu semua. Itu beza perkataan ittaqau dengan ittaqu. Dia adalah fi'il madhi dan fi'il amar ya. Okey. Guys, beza tak? Sikit beza. Memang bahasa Arab ni sikit beza baris ya, 1000 kilometer dia punya makna berjaraknya ya. Okey, jadi tuan-tuan dah dapat perkataan tu, iaitu daripada perkataan ittaqa ya. Ini fi'il madhi. Huwa ittaqa, huma ittaqaya, hum ittaqau. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Sifir berapa tu? Sifir 7 ya. Fi'il madhi sifir 7. Kalau kita cari fa'il dia, siapa dia? Hum tu siapa? Orang Yahudi juga. Apa makna ittaqau? Mereka telah bertakwa. Kalau mereka telah beriman dan mereka telah bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ancaman malaikat kepada mereka. Kalau dalam tafsir saya, dia kata walau anna muta'allimi as-sihra, kalaulah orang-orang Yahudi yang belajar sihir daripada malaikat itu ya, beriman dengan Allah dan Rasulnya, wattaqau Allah, dan mereka bertakwa kepada Allah dengan apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah di situ apa? Dan larangannya ialah jangan buat sihir ya. Yang diajar oleh malaikat hanya sebagai ujian daripada Allah. Nak tengok, dengar tak cakap Allah Ta'ala
Okey, sampai di sini ayat tu dipanggil apa tu? Ayat ni dipanggil apa ni? Inilah ayat syarat. Kerana ini namanya haraf syarat. Ayat itu tergantung. Maka daripada sini sampai habis dia panggil ayat apa? Jawab. Ayat jawab. Ayat tu dipanggil jawab. Keseluruhan dia daripada sini sampai sini. Daripada sini sampai sini dipanggil ayat apa? Ayat syarat. Kalaulah sesungguhnya mereka Yahudi, mereka telah beriman dan mereka telah bertakwa. Apa perkataan selepas dia? La. Apa makna la? Nescaya. Maka dia haraf apa ni? Jawab. Dia ada dua peranan dia. Pertama dia haraf sama juga dengan taukid. Ada tak taukid? Jumpa tak? Haraf taukid ada la tak? Cuba sebut semula haraf taukid yang pertama. Bukan taukid. Pertama inna. Sebutnya. Kedua qad. Ketiga nah, yang ujung di fi'il mudhari' yang ada nun taukid, ya. Dan yang keempat dia ni la taukid, dan dia juga adalah haraf jawab. Dia taukid dan jawab. Taukid kerana dia menegaskan, jawab kerana dia menjawab, bukan menjawab. Dia melengkapkan ayat yang tergantung. Ya. Syarat pun bukan makna dia syarat. Dia ayat itu tergantung. Jawab makna ayat itu dilengkap, bukan dijawab. Ayat itu dilengkapkan. Okey, apa perkataan selepas dia? Masubatun. La masubatun. Okey. La masubatun. Okey. Apa makna masubah? Yang diberi balasan. Yang diberi balasan. Balasan tu apa? Pahala. Macam mana nak terjemah masubah? Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Macam mana nak terjemah isim? Kalau saya punya apa ni, kalau tafsir saya, dia kata masubatun tu ialah sawabun. Mana sawab? Pahala. Nescaya ganjaran. Ya, nescaya ganjaran. Lepas tu apa perkataan dia? Ni. Kenapa masubatun ni bagi depan pula? Ya, mubtada. Okey, terima dulu mubtada. Ya, sepatutnya mubtada mesti dikenali. Kalau nak dikenali, kita apa jadikan dia mudhaf kepada satu benda yang dikenali. Pahala siapa? Pahala daripada siapa? Dia la masubatullah. Diandaikan oleh ulama tafsir macam tu. Masubatullah. Kalau nak nampakkan supaya jelas, masubatullah. Tapi di sini dah dinyatakan la masubatun. Patut? Patut? Indi. Apa makna indi? Dari sisi. Kenapa dia bagi bawah? Dia haraf jar. Lepas haraf jar. Okey, ini dipanggil isim ke fi'il ni? Isim apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf makan, dari sisi. Zaraf akan jadi apa biasanya? Mudhaf. Tuan-tuan ingat ya, zaraf kalau tuan-tuan tak nak fikir, terus terjawab mudhaf. Terjawab mudhaf. Kira 80% betul. Ni ya. Tanpa berfikir. Kalau berfikir, lambat-lambat pun kadang-kadang tak tepat juga. Baik, tembak dulu mudhaf. Ya. Lepas tengok mudhaf, jeling sebelah dia. Apa dia? Mudhafun ilaih. Boleh tak Allah jadi mudhafun ilaih? Kenapa? Mudhafun ilaih bagi bawah.
susahlah dia. Lebih baik tembak dia dulu. Ni isim apa? Zaraf, mudhaf. Cepat tangkap dia, mudhaf. Lepas tu baru jeling. Nak pastikan betul. Biasanya betul. Ingat? Apa makna lam? Nescaya masubatun, balasan pahala min indillah, dari sisi Allah. Tak jumpa lagi apa? Tuan-tuan sebut mubtada, kena cari khabar. Jumpa subjek mesti ada predikat dia. Mana dia? Khairun. Itulah. Apa makna khairun? Lebih baik ke baik? Baik. Di sini lebih baik. Dia isim tafdil. Okey, tak apa. Isim tafdil lah saya nak cerita sekejap lagi. Ya. Maka tuan-tuan jumpa mubtada mesti cari khabar. Saya nak dengar hari ni macam mana tuan-tuan terjemahkan khabar. Cuba terjemahkan semula. La masubatun, ganjaran atau balasan, min indillahi, dari sisi Allah, adalah lebih baik. Tuan-tuan ingat tak khabar nak terjemahkan? Ya, nescaya balasan dari sisi Allah itu adalah lebih baik. Barulah nampak predikat dia. Ya. Itu supaya kita dapat mengenal mana subjek, mana predikat. Kalau di sini tuan-tuan jumpa inna, apa lagi yang tuan-tuan tak jumpa? Ya, mesti cari khabar inna. Jadi khabar inna tuan-tuan kena kurunglah ni. Ni fi'il madhi ni dan juga fa'il dia adalah apa? Khabar inna. Sekiranya mereka adalah, macam tu. Tetapi amanu tak dapat nak terima adalah mereka telah beriman. Sekiranya mereka telah beriman dan mereka telah bertakwa. Okey. Tuan-tuan mesti dapat ni. Kalau jumpa isim inna mesti cari khabar inna. Bila jumpa mubtada mesti cari khabar. Barulah ayat itu difahami dengan baik. Okey, cuba terjemahkan semula. Walau, kalau sekiranya, kalau sekiranya annahu, sesungguhnya mereka, iaitu orang Yahudi, amanu, mereka telah beriman, wattaqau, mereka telah bertakwa, lamasubatun, ganjaran, habis semua nak cakap. Ganjaran balasan pahala. Habis semua Right, test. Cuba. Okey. Min indillahi khairun. Adalah lebih baik. Ya, nescaya ganjaran daripada sisi Allah itu adalah lebih baik. Kalau kanu adalah mereka. Satu masalah yang tuan-tuan jumpa kana kan. Bila jumpa kana, tengok pattern semula. Kanallah, kanallah. Bagi apa? Kanallahu alim. Aliman. Kenapa bagi depan isim kana? Dia terbalik dengan inna. Kalau innallaha, kalau kanallahu, kalau dia bagi atas pula jadi apa? Khabar kana. Terbalik peranan dia. Innallaha alimun, kanallahu aliman. Wa kana aliman khabira. Mana isim kana? Tersembunyi. Di sebalik apa dhamir dia? Kana apa dhamir tersembunyi? Huwa. Huwa tu siapa? Macam mana nak terjemah kana?
adalah dia tu Allah juga. Aliman, maha mengetahui. Kana Allahu adalah Allah itu maha mengetahui. Sama aja. Okey? Kanu, mana isim kana? Dhamir dia. Apa dhamir dia? Hum. Cuba jalankan fi'il madhi huwa kana. Huma. Hum. Kanu. Jadi mana isim kana dia? Mana dia? Iaitu hum. Hum tu siapa? Orang Yahudi. Hum tu memanglah mereka terjemahannya. Dia kena kembalikan mereka tu kepada siapa? Iaitu orang Yahudi. Lau kanu, kalau mereka adalah, atau kalau adalah mereka. Boleh? Kalaulah mereka. Boleh juga. Susah. Kalau adalah susah, buang ada. Tinggal lah je. Kalau lah mereka. Okay. Lepas tu kataan apa? Ya'lamuna. Fi'il apa tu? Mudhari. Dhamir dia. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari. Huwa ya'lamu. Dia mengetahui. Huma hum apa mana ya'lamuna? Mereka mengetahui. Fi'il apa? Mudhari. Cari apa? Fa'il dia siapa? Hum tu siapa? Orang Yahudi. Jadi bila kita dah jumpa isim kana, kena cari apa? Khabar kana. Mana khabar kana? Ya'lamuna, betul. Tetapi kita kena mengetahui bahawa dia fi'il apa? Fi'il mudhari. Dan bila jumpa fi'il mudhari, cari apa? Fa'il dia, iaitu hum. Hum itu adalah, jadi dicampurkan fi'il mudhari dan fa'ilnya itu, barulah kita kata apa? Khabar kana. Tak nampaklah. Sepatutnya khabar kana bagi apa tadi? Bagi atas. Ni bukan ni. Ni fi'il mudhari. Huwa ya'lamu, huma ya'lamani, hum ya'lamuna. Macam tu. Itu menjalankan fi'il mudhari. Sebab fi'il mudhari, kalau dia nak bagi atas, ya, ada haraf nasab masuk pada nun, macam mana? Buang. Bukan bagikan atas, buang nun. Jadi kita tak boleh kata dia ni bagi atas ni sebab dia khabar kana. Tak. Dia fi'il mudhari. Kena cari fa'il, rungkaikan dia, baru kita kata dia adalah khabar kana. Ya? Apa makna law kanu ya'lamun? Kalau mereka mengetahui. Okey, ayat ni bersambung ke ataupun ayat baru? Kamu, tuan-tuan, khairun ni ada tak tanda waqaf? Ada. Kalau ada waqaf apa tu? Sad lam ya. Kalau sad lam ya itu makna sambung, lebih utama, maknanya sambunglah. Ayat tu difahami. Cuba terjemahkan semula. Walau annahum, kalau sesungguhnya mereka orang Yahudi amanu wattaqau la matubatun. Ayah, tak sama lah. Okey, balasan min indillah adalah lebih baik lau ya'lamuna, kalau mereka adalah, mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui, mereka tu buang yang banyak-banyak tu, kalaulah mereka mengetahui. Ya, kalau adalah mereka mengetahui. Ayat tu faham? Faham Kalau kita berhenti di sini, ada juga sebahagian Quran menandakan ini tanda waqaf jim. Apa makna jim?
Jaiz. Makna apa jaiz? Harus. Makna ayat itu dah sempurna. Bermakna ayat ni ayat baru. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Ayat ni jadi ayat apa? Kalau dah mereka mengetahui ayat syarat. Dia punya jawab buat sendiri pula. Sebab tu bahagian tafsir menyatakan ini ayat syarat. Kalaulah mereka mengetahui, nescaya mereka apa? Mereka beriman ya. Itu kita punya apalah tanggapan. Jawapan dan tanggapan itu ditanggap oleh para ulama tafsir. Kalau saya punya tafsir kata law alimu law annahum ya'lamuna, kalau mereka mengetahui lama akhazu bis-sihri, nescaya mereka tidak akan mengambil sihir itu, sebab dia adalah kufur kepada Allah Ta'ala ya. Wala taraku al-iman wa taqwa, nescaya mereka tidak akan meninggalkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Itu maknanya, diandaikan ayat itu tergantung, maka para ulama tafsir kena mentafsirkan ya. Ada bawa Quran tafsir terjemahan? Nanti cuba tuan-tuan tengok. Kalau dia kurung tu, itu maknanya itu penjelasan. Penjelasan tu dipanggil tafsir. Sebab tu ayat, kalau tu dikira sebahagian ulama kata ayat tergantung. Sebab ayat tu tadi, kalau mereka beriman dan telah bertakwa kepada Allah, nescaya ganjaran dari sisi Allah adalah lebih baik. Dah. Okey, lepas tu sambung ayat baru. Kalaulah mereka mengetahui perkara itu, nescaya mereka akan beriman. Nescaya mereka tidak akan mengamalkan sihir. Ada tak nescaya mereka tak mengamalkan sihir? Tak ada. Itu penjelasan ya. Ada juga yang ulama yang kata ayat tu menyambung daripada yang tadilah. Nescaya ganjaran dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Sambungkan. Kalau terjemahan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Itu mendapat pahala tu ada, mendapat tu tak ada, pahala ada. Lepas tu sesungguhnya dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Itu tak ada penjelasan selepas tu. Cuma Haji punya tu nescaya mereka mendapat pahala. Mereka mendapat tu tak ada. Pahala ni pahala bracket tu. Jadi maknanya para ulama yang terkemudian ni kena lagi ke belakang ni lagi panjang tafsir dia. Sebab orang lagi jauh daripada Quran. Kalau para sahabat dulu faham dah. Tak ada nak tanya-tanya sebenarnya mana dia punya jawab syarat ni. Tak ada pernah tanya kat Rasulullah gitu. Sebab mereka adalah orang Arab, mereka berinteraksi dengan ayat Quran, mereka tahu sebab ayat ini diturunkan ya. Jadi makna mereka tak banyak soalan. Ada yang susah-susah mereka akan bertanya kepada Nabi. Yang maklum-maklum tak ada. Orang Yahudi lah bangsa yang pertama belajar sihir. Ya, kalau macam ni, kalau sejarahnya orang yang pertama belajar sihir. Sebab malaikat turunkan sihir itu untuk menguji mereka. Nak patuh juga tidak kepada Allah. Ya. Dan sampailah selepas tu mereka dipujuk dan dirayu oleh syaitan sehingga menampakkan bahawa sihir tu sebenarnya adalah peninggalan Nabi Allah Sulaiman. Sebab tu mereka terkeliru. Sebab Nabi Sulaiman boleh mengarahkan angin, boleh bercakap dengan burung, boleh berjalan dengan masa yang begitu pantas. Ini sihir. Sebab itulah ayat yang ke 102 itu diturunkan kerana mereka pendeta-pendeta Yahudi menyatakan peliklah Muhammad ni sebab apa? Dia kata Nabi Sulaiman tu Nabi dan Rasul daripada Allah. Dia orang kata bukan, Sulaiman adalah tukang sihir. Jadi ayat ini menjelaskan hakikat sebenar yang berlaku pada pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman tak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir itu ialah syaitan. Yang mula diajarkan dua malaikat tu.
kepada orang ramai. Syaitan tengok, wah, dia pun, wah, ini bagus. Banyak benda-benda yang dibaguskan oleh syaitan, akhirnya mereka beramal dan belajar. Itulah kisahnya. Maknanya kalau asal sihir ni di Babylon lah. Ustaz yang menggunakan dia tahu yang itu maksudkan sama Dia tahu yang dinampak ada 3 ekor ni dia. Kadang-kadang dia boleh nampak macam-macam lah. Yang itu kadang-kadang saya komputer. Okey, yang jelas yang kalau para ulama dalam bab jampi serapah ni yang dibolehkan 3 syarat. Pertama, mesti daripada ayat Quran. Yang kedua, mesti daripada doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW. Dan yang ketiga, mesti dengan bahasa yang difaham, supaya kita faham dia minta kat siapa. Kalau dia mengubah orang, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah orang ni, boleh tak? Bolehlah minta pada Allah. Kalau dia kata, wahai jin busuk, jin tanduk, jin apa semua, tolong tengok dia ni, itu kita jelaskan, tahu bahawa dia minta kepada syaitan, maka jelas salahnya. Tapi kalau dengan lagi mana dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, itu dibenarkan. Yang nampak tak nampak tu, itu anugerah Allah lah. Saya tak tahu, saya dah tak masuk alam tu. Jadi siapa sakit tidak boleh minta tolong kat saya lah. Minta tolong kat Haji kita, dia belajar dengan Ustaz Syarhan, ada beberapa yang belajar dengan Ustaz Harundin, pergilah. Ismail kamu sendiri kata dia tak nampak. Ya, tak apalah. Bukan mana dia kata tak nampak tu, orang yang nampak tu jadi syirik ke? Kita tak boleh nak kata macam tu, sebab ini agak sensitif dah, sebab pengalaman-pengalaman orang. Wallahu a'lam bissawab. Orang Melaka ni hebat-hebat juga kan, banyak orang datang sini. Okey, itu perlu dipadamkan daripada ni rakaman kita. Okey, tuan-tuan, yang saya nak sentuh dalam ni ialah perkataan khairun. Kalau khairun di dalam terjemahan kita diterjemahkan apa? Siapa tengok? Lebih baik. Bermakna dia adalah isim tafdil. Okey, cuba tuan-tuan tengok bab isim tafdil supaya kita mengenal isim tafdil. Dalam tuan-tuan punya buku ni, saya dah indeks tu, saya bagi 2 indeks. Satu edisi pertama yang di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri tu indeks untuk buku kita sekarang, edisi 2. Supaya bila tuan-tuan merujuk kepada VCD ataupun YouTube pengajaran saya, tuan-tuan dapat. Sebab dulu saya menggunakan buku edisi 1. Mungkin muka surat dia lari sikit, tetapi panduan rujukan ada pada indeks isi kandung, isi kandung bahagian depan. Okey, cuba tengok isim tafdil. Isim tafdil iaitu muka surat 186, 186. Cuba tak? Isim tafdil. Apa makna isim tafdil? Dia menunjukkan lebih, menunjukkan paling. Ada beberapa cara terjemahan dia. Okey, sebelum tu tuan-tuan, minggu depan berapa hari bulan? 20
23 saya nak minta cuti 23 hari bulan 2 cuti. Nanti saya akan ganti kelas tuan-tuan dengan menambah setengah jam minggu depan cuti. Minggu depan nanti saya akan ganti tuan-tuan punya kelas setengah jam kalau yang pagi lah. Kalau tengah hari tak ya, takut keluar asap. Saya ada hal sikit okey. Isim tafdil kita yang paling senang orang Melayu sebut apa? Afdal. Apa makna afdal? Lebih baik. Lebih baik. Makna inilah pattern yang biasa diguna. Kalau sembahyang berjamaah adalah lebih afdal, maknanya lebih baiklah. Itu kita terjemah lebih baik sekiranya dibuat perbandingan misal kata lebih baik daripada sembahyang seorang diri, kita terjemah lebih baik. okey. Kalau kita kata dia adalah sebaik-baik manusia, dia afdal juga, kita taruh afdalu annas. Ini bisa kata perkataan tu afdalu min, afdalu. Apa makna afdal? Lebih baik, min daripada. Bila dibuat perbandingan kita terima lebih baik. Tetapi kalau kita kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalun nas, macam mana kita nak terjemah afdalun nas? Dia makna paling baik, makna sebaik-baik, sebaik-baik manusia. Okey, itu antara terjemahan dia. Kalau saya kata kalau ada orang tu berbangga diri, tapi ini bukan saya lah, orang tu yang daripada Hong Kong, dia kata ana al-afdalu, ana al-afdal. Apa makna? Aku adalah yang terbaik, atau orang yang terbaik atau paling baik, atau paling baik. Aku adalah yang paling baik. Ana al-afdal. Cuma semua tu adalah isim tafdil. Cuma orang Melayu je saya nak tunjukkan macam mana orang Melayu menterjemahkannya. Sama ada kadang-kadang lebih baik sekiranya dibuat perbandingan, lebih baik dari. Ana afdalu minka. Makna ana afdal, saya lebih baik, minka daripada engkau. Okey. Kalau menceritakan An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalun nas, Nabi adalah sebaik-baik manusia, manusia terbaik. Tetapi kalau orang tu menyatakan ana al-afdal, saya adalah yang terbaik, saya adalah yang terbaik sekali, saya adalah yang paling baik. Okey, tuan-tuan akan jumpa pattern yang paling banyak di sinilah. Kalau lebih besar dia akan bunyi macam mana? Akbar. Kalau lebih kecil asghar. Kalau lebih pantas asra, ikut dia. Kalau lebih cantik ajmal. Dia macam tu. Tapi sekiranya di hujungnya ada tasydid, ini perkataan ni saya kata lebih besar tadi macam mana? Akbar. Saya tak bariskan, tuan-tuan ikut je pattern tu betul. Kalau lebih kecil ikut je pattern, dia akan jadi asghar. Kalau lebih cantik ajmal. Kalau lebih bodoh cuba bariskan. Tak boleh bih, semua bah, semua bagi atas. Ni bar, ghar, mal, bah.
akbar. Ya, ajmal, asghar, akbar. Ya. Okey, kalau kita jumpa hujung dia bertasydid, misal kata lebih disayangi, dia akan jadi tasydid. Dia tak dapat nak ahbab, dia jadi ahabbu. Kalau lebih mulia, dia akan jadi ikut pattern dia tu, a'azzu. Ya, kalau lebih hina, dia akan jadi azallu. Ya. Kalau lebih apa? Okey, lebih dahsyat, lebih keras, dia jadi apa? Asyaddu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu, lebih bersangatan, hubban, sayangnya, cinta dia kepada Allah. Tetapi kalau tuan-tuan menemui hujung dia ada haraf illah, misal kata yang lebih bertakwa, dia akan jadi atqa. Dia akan jadi atqa. Kalau yang lebih tinggi, dia akan jadi a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Kalau lebih rendah, dia akan jadi adna. Ya. Kalau lebih agung, dia akan jadi bukan agung. Ajla. Ajla. Apa-apalah yang serupa dengan dia. Ini 3 pattern untuk kita mengenal isim tafdil. Pattern akbar atau afdal, pattern ahabbu, pattern atqa. Boleh? Okey, mari kita tengok ayat muka surat 186. Melihat ayat Quran di situ. Ayat yang pertama, sabbih isma rabbikal a'la. Mana isim tafdil? Al-a'la. Sebab isim boleh tahu alif lam lah. A'la. Apa makna a'la? Yang paling. Di situ paling, yang paling tinggi. Tuhan engkau yang paling tinggi. Kadang-kadang diterjemah maha tinggi. Wa yatajannabuhal ashqa. Mana isim tafdil? Apa makna? Paling apa? Paling celaka. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Abqa, makna abqa? Lebih kekal. Idzim ba'atha ashqaha. Apa dia? Ashqa. Apa makna ashqa tadi? Yang paling celaka, iaitu yang paling jahat. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih. Mana dia? A'lamu. Ikut pattern akbaru. Mana a'lam? Lebih mengetahui. Tuhan kau lebih mengetahui. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Ya. Mana a'la? Tinggi. Yang paling tinggi. Al-mathalul a'la, contoh yang paling tinggi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana ahsan? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Mana? Ahras. Ahrasa. Apa maknanya?
Ayat kita ni, kita punya ayat ni Tamak. lebih tamak, lebih haloba. Ni ayat kita kan? إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. أحب makna lebih dikasihi, disayangi. Ya, ketika mana adik-adik Yusuf bersembang mengumpat ayah dia, dia kata Yusuf dan adiknya Bunyamin lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Ya, Rabbukum a'lamu bikum. Makna a'lamu, lebih mengetahui. Baris hujung dia tu adalah masalah nahwu. Dia boleh a'lamu, a'lama. Ya. Sebab itu wala tajidannahum ahrasa. Dia tak baca ahrasu. Dia apa? Yang isim tafdil ni maknanya macam a'la, adna, dia perbandingan lebih daripada 2, mungkin 3, mungkin 4. Mana yang tertinggi, yang terbaik. Bukan perbandingan 2 benda kan. Dia tu ada banyak, boleh berbanding banyak benda pun boleh, dan tak ada bandingan pun boleh. Kalau apa di situ macam afdal, saya ni yang terbaik, dah Antara 2 orang. tak terbaik daripada semua-semua. Ada sebaik-baik, tengok terjemahan lah. Yang paling penting dia tu tak ada yang lebih pada dia lah. Nak banding berapa orang pun tak apa. Tapi ada juga perbandingan, ada 2. Misal kata ana ahsanu minka. Apa makna ana ahsan? Aku lebih baik minka, daripada engkau. Dari segi apa? Itu kena tambah 1. Dari segi apa? Harta, ilmu, akhlak, atau itu kena diberi penjelasan. Boleh? Itu isim tafdil yang tuan-tuan menguasai 3 pattern isim tafdil ini. Ya, tuan-tuan menguasai semua isim tafdil dalam Quran. 3 je. Ya. Isim tafdil juga digunakan banyak dalam Quran untuk menyatakan lebih atau menyatakan sebaik-baiknya. Ya. Ada satu lagi pattern. Nak terlupa nak sebab. Ya. Iaitulah perkataan yang tidak mengikut pattern. Iaitu perkataan khairun dengan syarrun. Apa makna khairun? Syarrun lebih buruk, ya, lebih jahat. Jadi maknanya ini tak ada akhyar, asyar tak ada. Dia 2 ni disebut dalam bentuk isim. Kebaikan khairun juga, kejahatan pun syarrun juga. Tetapi kalau lebih baik khairun juga, lebih jahat syarrun. Ya, as-salatu khairum minan naum. Itu isim tafdil. Kebaikan makna ke lebih baik? Apa makna as-salatu? Salat itu salat apa? Salat lebih baik. Salat subuh. Khairun lebih baik. Ya, bukan kebaikan. Ini lebih baik sebab dia membandingkan solat dengan apa? Tidur. Lebih baik daripada tidur. Ya. Ya. Yang 3 pun isim tafdil juga. Ya, sama. Tapi isim tafdil yang tak ikut pattern. 2 ni lah yang tak mengikut pattern. Yang bila jumpa khairun ni kena berhatilah. Macam kita baca tadi, walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair. Itu kebaikan ke atau lebih baik? Kalau lebih baik itu isim tafdil lah. Kalau makna dia kebaikan saja, dia isim biasa je lah. Macam kita baca ayat Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una, mereka menyeru, ilal khair, itu kebaikan, bukan yang lebih baik. Ya, masdar kebaikan. Ya, boleh rasanya, insya-Allah.
pukul 10. Ya, boleh berehat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.